Alright, okay. Hari ini Najib pergi ke Pulau Pinang. Pemimpin Persatuan Cina Pulau Pinang rindu era pentadbiran Najib. Menurut beliau, menurut kumpulan inilah, ketika sesi dialog antara Najib Razak dan pemimpin Persatuan Cina Pulau Pinang hari ini, Presiden Persekutuan Persatuan Keturunan Zhang Malaysia Anthony Chang Wei Lun mendakwa masyarakat Cina merindui kenangan indah ketika pentadbiran bekas Perdana Menteri itu. Dialog yang diadakan di Tioh Kongsi Pulau Pinang itu menyaksikan Najib disambut dengan persembahan tarian singa. Chang berkata ramai yang terkenang semula era pentadbiran Najib. Tak tahulah Chang ni ialah orang yang makan makan duit dengan Najib kot, jadi dia cakap macam tu. And this is a democratic country lah, terpulang kepada masing-masing. Kalau dia kata nak ke tak nak, dia rindu ke dan sebagainya, itu terpulang pada dia. Tetapi bila dia kata majoriti rakyat Cina terkenang kepada era Najib ni, dia kena datangkan dengan bukti lah, dia kena datangkan dengan evidence lah. Sebab kalau kita tengok majoriti rakyat Cina, majoriti penduduk berbangsa Cina menolak kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak pada ketika era dia memerintah. Bukan kata semua, tetapi majoriti. Mungkinlah yang minoriti tu merindui zaman beliau. Dan di hari ini juga kecoh apabila ada sekumpulan ahli-ahli DAP di Pulau Pinang yang membuat banner besar, ditulis itu Najib Kemaluan Negara. Najib Kemaluan Negara kan. Yalah, dia kata nak sambut dia besar-besar. Kenapa? Didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dengan Mahkamah Rayuan. Kalau ikut secara logiknya, dia itu adalah banduan yang sekarang ini bebas bergerak di mana-mana. Dia adalah pesalah yang bebas bergerak di mana-mana. Dia sudah didapati bersalah. Kalau ikut logiknya lah kan. Cuma pending final appeal yang dia delaykan. Sekarang ni final appeal sepatutnya berlaku lebih kurang dalam bulan April ini. Ketetapan tarikh itu April ini, tetapi dia guna taktik delay. Nak bawa lawyer daripada London lah, nak bawa bukti baru berkenaan dengan Lucky Zati lah, macam-macam dia nak delay. Kenapa dia nak delay, tuan-tuan? Saya nak bawa apa yang berlaku hari ini di negeri di bersama dengan UMNO apabila mesyuarat bubar parlimen Menteri UMNO berlaku pada hari ini. Satu mesyuarat bubar parlimen berlaku pada hari ini. Tuan-tuan ingat, UMNO tak turun mengundi semalam. Sepatutnya hari ini, semalam 86-84. Hari ini ahli speaker kata 85-84. Dia dah terima satu lagi undi diterima. Kalau dua saja UMNO datang semalam, dah kira lulus dah. Najib kata dia tak datang sebab dia kes mahkamah. Okeylah, tak apa, dia kes mahkamah. Yang lain, tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan, sebenarnya ini kaedah, ini taktik yang digunakan oleh oleh UMNO supaya, perasan tak yang minta menggesa supaya MOU itu ditarik balik bukan Ismail Sabri, tetapi geng-geng yang nak supaya pilihan raya diadakan dalam masa terdekat. Mereka yang mendesak supaya diadakan dia yang mengatakan bahawa MOU sekarang ini terbatal, pembangkang telah melanggar MOU, bla 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 bla, kena tarik balik MOU. Saya tahu pilihan raya tak akan berlaku bulan puasa. Ini bulan puasa dah dekat ni. Dia tak akan berlaku pada hari raya. Tetapi sekurang-kurangnya mereka nak supaya diumumkan pada hari raya atau bulan puasa ini boleh diadakan pilihan raya itu selepas raya. Dia ada 60 hari kan. Kalau selepas pengumuman daripada Perdana Menteri, SPR ada 60 hari untuk memanggil pilihan raya. 3 bulan. 2 bulan. 60 hari untuk memanggil pilihan raya. Jadi just about time lah. Kalau dia panggil pada bulan 4, bulan 6 lah boleh pilihan raya. Kalau dia panggil bulan 5, bulan 7 pilihan raya, bulan 6 atau bulan 7 pilihan raya. Kenapa? Sebelum kita cerita kenapa ni, kita cerita dulu mesyuarat bubar parlimen. Menteri kata cuma bersarapan. UMNO nak pergi buang UMNO. Ini the same group, atau at least some of them the same group yang cuba membuang Muhyiddin Yassin dahulu. Sekarang ini mereka nak membubarkan parlimen. Kenapa? Soalan dia. Dia dua sebab. Okey, sebelum itu kita baca. Timbul spekulasi terdapat perbincangan beberapa menteri UMNO berkaitan idea pembubaran parlimen. Susulan desakan selepas usul kerajaan ditolak Dewan Rakyat kemarin. Bagaimanapun, Menteri Terbabit menafikan dengan berkata mereka hanya bersarapan pagi bersama-sama di sebuah hotel di Putrajaya. Sementara menunggu Perdana Menteri Ismail Sabri mempengerusikan mesyuarat kabinet. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Rizal Naina Marekan memberitahu Malaysia kini kebiasaannya mesyuarat kabinet diadakan pada 9 pagi tetapi dilewatkan ke 10 pagi kerana Ismail menghadiri perhimpunan Hari Polis. Jadi sementara nak tunggu tu kita breakfast lah, itu saja. Lepas breakfast kita sembang, katanya dihubungi. Tak sebenarnya tuan-tuan, jawapannya tidak. Itu semua alasan-alasan. Desakan itu ada.
Dua sebab kenapa saya sebut tadi. Yang pertama, yang paling obvious lah, saya sebut tadi kerana perlu dalam kadar segera kerajaan ditukar dan kena menang 2/3 supaya kes-kes Najib, kes-kes Rosmah, kes-kes Zahid Hamidi ini dibuang daripada mahkamah, dibuang daripada dibicarakan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kes saya hari Isnin ini 28 dan 29 di mahkamah Jalan Duta. Di mahkamah Jalan Duta pukul 9 pagi. Kes saya hari tu. Nak menghadapi tuan bukan senang tuan-tuan, tapi tak apa, demi rakyat. Kita berjuang demi rakyat tuan-tuan. Dalam jiwa saya kata ini demi rakyat. Alah, apa demi rakyat? Tuan-tuan, agak-agak kalau kita tak bising hari tu, buka parlimen ke? Agak-agak kalau kita tak bising, boleh tu majlis raja-raja bersidang ke? Agak-agak kalau kita tak bising hari tu, parlimen tak bersidang, pembangkang boleh kemukakan cadangan dan bangkangan. Agak-agak tak buka ke negara sekarang ni tuan-tuan? Iyalah, mungkin buka, but not now. But not masa itu. Ingat lagi tuan-tuan, bulan Februari PAS mengingkari, PAS engkar kepada arahan agung supaya dia buka parlimen. Kemudian sekali lagi, kali kedua, sebelum bulan Jun itu, engkar kali kedua. Dan akhirnya bila engkar kali ketiga, itu saya mula buat bising. Dan selepas itu majlis raja-raja bersidang. Immediately saya kena tangkap ujung bulan 5, tengah bulan 6 majlis raja-raja bersidang, awal bulan 7 parlimen buka. Bukan kata nak minta terima kasih tuan-tuan, tetapi nak bagi tahu bahawa suara rakyat ini sebenarnya boleh. Kita ada suara kita, tetapi majoriti kita tak berani. Tak apa. Majoriti kita tak berani, tak apa. Tidak mengapa tuan-tuan. Kita kena ingat kita ada Yang Maha Kuasa. Dan Yang Maha Kuasa ini yang akan menentukan segala-galanya buat kita. Pengakhiran hidup kita bukan kat dunia ni tuan-tuan. Dunia ni sementara nak menguji kita. Kemana kita lepas ni? Bagaimana kita berakhir? Siapa kita? Dosa kita ni banyak tuan-tuan. Dengan harapan apa yang kita lakukan sedikit ini akan dapat menghapuskan dosa kita. Harapnya macam tu lah. Untuk saya lah at least. Untuk rakyat, InsyaAllah sedikit usaha daripada saya. Teringat Rosli Dobi, itu cerita lain. Nanti kita cerita pasal bab Rosli Dobi. Tetapi nak bagi tahu tuan-tuan, itu alasan pertama. Alasan kedua, Rafizi sudah kembali. Perlu disegerakan keadaan sekarang ini. Perlu disegerakan pilihan raya sebelum momentum yang Rafizi nak bawa ini berjaya mencipta satu lagi tsunami gelombang baru. Sementara masih lagi riak-riak ini perlu diadakan sebelum berlaku satu tsunami baru. Bila Rafizi kembali, Nurul Izzah kembali, mood rakyat sudah berubah. Tuan-tuan jangan ingat UMNO biar rasa nasional tu bodoh. Mereka membuat kajian demi kajian. Tadi semalam kawan saya call bahawa dia dapat satu panggilan telefon daripada data center yang bukan Invoke. Bila dia sebut nama tu, saya kata saya tahu siapa tu. Saya tahu siapa mereka. Bukan saya kata saya tahu company tu, tapi saya tahu siapa yang upah mereka. Data center dekat kajian dekat politik dekat Malaysia ni tak banyak tuan-tuan. Dia ada 2-3 je. Dan kita tahu siapa paymaster dia. Dan bila kita tahu paymaster dia, kita tahu okey, ini tujuan dia. Dan benda ini bila dia realize, dia buat kajian, secara dasarnya kembalinya Rafizi ke medan politik ini telah memberi impak yang sangat besar. Impak dia sangat besar. Bayangkan Najib, dia buat posting puluhan ribu, itu beli bot, kita pun tahu. Tetapi Rafizi buat posting puluhan ribu, pure orang yang like tuan-tuan. Pure orang yang like. Pure orang yang like, yang memang menyokong Rafizi. Dan bayangkan saya bertanya, adakah anda berminat membantu kempen Ayuh Malaysia Rafizi? 94% atau 1000 orang di Facebook, dan juga 94% atau 540 orang, sekarang bertambah dah, 1000 orang juga di YouTube sekarang ini mengatakan ya, mereka berminat untuk nak menyertai gagasan ini. Gagasan itu gagasan apa? Dua perkara saya sebut tadi. Betapa takutnya mereka sekarang ini. Sebab apa? Peluang mereka ada sebelum ini. Mereka melihat satu demi satu. Saya kata dulu, kalau siapa ingat live saya lah, siapa yang ikut saya lama, dia tahulah. Nak stabilkan politik ni tuan-tuan senang je. Bagi UMNO kembali berkuasa, stabil lah. Tetapi bila saya sebut UMNO, tu bukan UMNO orang yang ada tahun 2018 pasca itu. Orang itu Ismail Sabri tak boleh. Tapi Ismail Sabri pun dia tahu kalau diadakan UMNO sekarang ini, diadakan pilihan raya ini konflik dalaman di dalam UMNO ni tuan-tuan. Kalau diadakan pilihan raya dalam masa yang terdekat ini, konflik dalaman ini, kalau diadakan pertembungan itu sekarang ini, isu dia apa? Isu dia adalah
untuk Ismail Sabri lah, isu dia adalah dia sentiasa jadi orang yang terpinggir. Dalam senarai mereka yang layak jadi Perdana Menteri, Ismail Sabri bukanlah orangnya yang sepatutnya. Dia hanya happen to be at the right place at the right time. Pada masa itu Muhyiddin Yassin dia tahu dia nak jatuh, dia tak akan nak naikkan Zahid Hamidi, dia tak akan nak naikkan Najib. So dia kena naikkan orang lain yang dia anggap tak berapa kuat, iaitu Ismail Sabri. Dengan menaikkan kita kata dengan menaikkan orang yang tidak kuat ini, dia telah menguatkan orang yang tidak kuat untuk menentang orang kuat di dalam UMNO, dan akhirnya mereka bertembung sesama sendiri. Dia nak ambil paling last at least a few months more sampailah Mei, at the end of the term. Tetapi bagi UMNO, geng Zahid, geng kluster mahkamah, dia kata we don't have time. If you want to call for election, we have to call it now. Otherwise, Rafizi sempat buat gerakan. Paling kurang pun mereka tak dapat 2/3. Mereka boleh menang. PRU ni dia boleh menang. Dia tahu dia boleh menang. Dan kita pun tahu, Rafizi pun saya sebut malam tadi, tahu bahawa UMNO boleh menang. Tetapi nak dapat 2/3 itu susah. Kenapa penting 2/3 tu is? 2/3 membolehkan kerajaan menukar perlembagaan. Kita kena ingat 2/3 membolehkan kerajaan menukar perlembagaan. Itu satu. Tetapi 2/3 juga, bayangkan kalau semua orang Zahid Hamidi macam dekat Johor. Semua orang dia boleh in control of the party. Of the parliament. Dia can be in control parlimen tersebut. And dia boleh bebaskan sesiapa yang dia nak. Tapi satu yang berlaku kat Johor itulah majoriti orang Zahid. Tetapi satu orang kayangan, dia yang berkuasa kan. Baru kau tahu. Seperti yang kita ketahui, mereka perlu berkuasa dalam kadar yang paling segera. Kerana tanpa mereka berkuasa dalam kadar paling segera, mereka akan kehilangan kuasa dan selama-lamanya mereka akan masuk penjara. It's not about tuan-tuan yang kena ingat, ni bukan tentang nak menyelamatkan negara lah, nak memakmurkan negara ke lah. Itu semua BS lah tuan-tuan. Itu semua BS. Tuan-tuan kena ingat itu semua alasan ditolak tepi. Paling penting sekarang ini adalah mereka nak kena kekal berkuasa. Okey, hashtag kenapa takut sangat pada Rafizi? Apa yang Rafizi nak buat ni? Sebab tu saya kata tuan-tuan, kalau boleh kita buat hashtag sekarang ni, Ayuh Malaysia. Hashtag Ayuh Malaysia. Tolong tuan-tuan, hashtag Ayuh Malaysia. Terus tulis hashtag Ayuh Malaysia. Saya nak tengok dekat komen. Tolong hashtag Ayuh.